penyelesaian segitiga. Okey, mula-mula ya. Cikgu tunjukkan dekat sini. Jika ada suatu segitiga yang mana sisinya A, B dan C. Okey. Sisi, kalau sini A. Okay. Kalau bucu sini A, bermaksud sisi yang bertentangannya saya namakan dia sebagai A kecil. Kalau bucu sini B besar, sisi yang bertentangan dengannya diletakkan sebagai huruf B. Dan sini C, sisi yang bertentangan dengannya C kecil. Okey, itu yang pertama. Lepas tu dalam tajuk penyelesaian segitiga ada 1, 2, 3, ada 4 formula. Iaitu petua sin, sinus, petua cosinus, luas segitiga. Luas segitiga ada 2 formula. Formula yang biasa, satu lagi petua rumus Heron. Okey, untuk mengira luas. Okey, jadi dia tak banyak formulanya. Jadi mula-mula cikgu nak perkenalkan petua sin. Saya panggil sin sajalah. Ini petua sin, ini petua cos. Okey, untuk petua sin dekat sini ialah formulanya ialah A, katalah ini A, bahagi dengan sudut yang bertentangan dengannya. A per sin A. Kemudian sama dengan pilih satu lagi, katalah B yang bertentangan dengan sudutnya. Jadi B per sin B. Okey, itu dia punya formula dia. Biasanya kalau saya nak kira sisi, huruf kecil ini sisi lah, panjang sisi. Kalau saya nak kira panjang sisi, A ini dan B ini, huruf kecil ini saya letak di atas. Itu kalau saya nak kira panjang sisi. Kalau saya nak kira sudut A ataupun sudut B ataupun sudut C, sin ini kita letak di atas. Dia tak ada masalah kalau kita nak tukar dia. Ini atas, yang A kecil ni kat bawah. B sin B ni kat atas, B kecil ni kat bawah. Dia boleh saja kita adjust dia. Kalau saya nak kira sudut, yang ini saya letak di atas, ini di bawah. Terbalik lah maksudnya. Saya boleh tulis macam ni saya boleh tulis sebagai sin A per A sama dengan sin B per B. Okey. Yang ini kalau saya nak kira panjang sisi, saya guna formula ini. Yang ini pula kalau saya nak kira sudut, nak cari sudut A, sudut B ataupun sudut C. Kalau saya nak kira C kat sini bermaksud C per sin C ataupun sin C per C yang bertentangan dengannya. Okey, itu ialah petua sin. Petua cos pula ialah macam ni. Untuk petua cos. Okey, petua cos ialah katalah kita nak cari panjang sisi A. Okey. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Okey. Kalau saya tulis macam ni saja, mungkin awak pernah jumpa formula ni sebelum ni. Iaitu semasa kita menggunakan petua rumus teorem Pythagoras kan. Teorem Pythagoras kita ada kan jumpa rumus macam ni. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Itu ialah kalau segitiga bersudut tepat. Kita guna ni. Yang sudutnya 90 darjah. Bersudut tegak. Kan? Kita guna macam ni. Tetapi petua cos ini dia tak ada sudut 90 darjah pun. Tak ada. Jadi kita kena di hujungnya dekat sini kita kena tolak. Tolak dengan ikut dekat sini BC. Jadi saya buat 2 BC cos. Kalau sini A kecil, hujungnya sini A, sudut A. Okey. Ini rumus ini. Jangan risau, dalam periksa ada diberi. Ada dibekalkan. Sekarang cikgu tunjuk saja macam mana kita nak menggunakan formula ni nanti. Okey, ini ialah saya letak A kuasa 2 ini kalau saya nak mencari panjang sisi A. Nak cari panjang sisi A, jadi saya buat macam ni.
A ini saya letak di depan. Tetapi kalau kita nak mencari sudut, macam tadi saya kata kalau kita nak cari sudut, kalau petua sin ini letak di atas. Okey, kalau kita nak mencari sudut, ini sudut ya. A besar ini sudut. Nampak sini A besar. Sudut A dia. Okey, jadi saya akan ubah suai formula ini. Jadi kalau kita nak mencari sudut A, jadi saya letak cos A itu di depan. Cos A sama dengan, okey, ambil yang ini sama saja, B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Sebenarnya saya ubah suai formula yang di atas ni saja. Okey, kemudian ini A kuasa 2 ni bawa ke sini, dia jadi tolak A kuasa 2 bahagi dengan 2BC. Okey, macam mana saya dapat ini? Ialah saya ubah suai yang ini. Ini saya bawa ke depan sini. Ini pindahkan ke sini jadi tolak. Okey. Kemudian 2BC itu pindah ke sini jadi bahagi. Sebab darab kan? Pindah sini jadi bahagi. Sebenarnya dapat ni ialah dengan mengubah suai ini. Ini yang di atas ini ialah bila kita nak cari panjang CC. Ini A kecil. Nak cari panjang CC. Yang ini ialah bila kita nak mencari sudut. Kalau dia kata cari sudut. Jadi kita guna formula yang ini. Ini ialah bila nak cari sudut. Saya terangkan dulu semua formula dia. Kemudian, luas segitiga. Luas segitiga ialah setengah. Okey. Ini, setengah ini. Katalah ini tahu, ini tahu. Setengah darab dengan B dan darab lagi dengan C. Okey, kemudian sin sudut di antara B dengan C itu. Ini B, ini C. Sudut yang terletak di antara dua sisi sini ialah ini sudut dia. Jadi sin E. Okey, itu formula dia. Setengah BC sin E. Ini sebenarnya boleh diubah suai lah, bergantung kepada nanti soalan. Misalnya kalau diberi ini dengan ni, kita akan kata nak cari luasnya ialah setengah A darab dengan C sin B. Sin sudut yang terletak di antara A dengan C itu ialah sudut B. Jadi setengah A darab C sin B. Okey. Okey, kemudian rumus Heron. Rumus Heron ini kita boleh guna bila kita nak cari luas. Okey, yang pertamanya rumus Heron ini ialah bila mana diberi ketiga-tiga sisi. Sudut kita tak tahu pun, kita tahu sisi sahaja tahu. Semua sisi tahu. Jadi yang pertama kita cari S. S ialah A. Semua sisinya ini kita tambahkan. Okey. Sebentar Cikgu minum air sikit. Okey, saya tunjukkan luas untuk mengira luas menggunakan rumus Heron. Okey, mula-mula kita kena cari S. S ni apa dia? S ini ialah hasil tambah ketiga-tiga sisi dia. A tambah dengan B tambah dengan C, lepas tu kita bahagi dengan 2. Itu langkah yang pertama. Lepas tu bila kita dah dapat S ini, maka luasnya adalah sama dengan, okey, kita buat punca kuasa. Punca kuasa. Kemudian mula-mula tulis yang S ini. Saya dapat ni tadi kan? Sisi S ini. Darabkan dengan S, tolak dengan sisi A. Lepas tu
S tolak pula dengan sisi B. Okey, lepas tu S tolak dengan sisi C. Jadi ini dapatlah dia punya luas. Okey, itu dia pengiraan menggunakan rumus Heron. Okey, sekarang cikgu dah cerita pasal semua rumusnya. Jadi sekarang bagaimana kita nak buat penyelesaian segitiganya. Yang pertama, kita gunakan kaedah L3SK. Sebab bila kalau diberi formula macam, kalau diberi rajah macam ni, kita tak tahu nak guna formula yang mana satu, nak guna formula ini ke, tak tahu. Jadi cikgu sekarang, cikgu nak tunjuk bagaimana kita nak kenal pasti nak guna formula yang mana satu. Okey. Okey, dekat sini L3SK. Okey, yang pertama dekat sini L dekat sini bermaksud lengkapkan sudut. Jadi yang pertama, lengkapkan sudut. Contohnya dekat sini lah. Kalau misalnya diberi dekat sini diberi satu segitiga. Kemudian dekat sudut CB sini 50. C sini 35. Jadi kalau yang pertama ni lengkapkan sudut bermaksud kita boleh cari sudut yang satu lagi ni. Lengkapkan sudut dia. Sebabnya satu segitiga sudutnya ialah 180 kan. Jadi untuk dapatkan sudut A 180 tolak dengan 50 tolak dengan 35. Itu maksudnya kita lengkapkan sudut. Jadi kita dapat sudut di sini ialah 95 darjah. Itu langkah yang pertama. Mula-mula kita tengok sudut dia lengkap tak? Boleh tak dilengkapkan sudutnya? Kalau boleh kita kena lengkapkan. Maksudnya 180 tolak 2 sudut lagi kita akan dapat sudut satu lagi. Itu maksudnya lengkapkan sudut. Yang kedua ialah yang ini. L3. 3 dekat sini bermaksud untuk membolehkan kita menjawab soalan, dia mesti ada 3 maklumat. Dia mesti ada 3 maklumat baru kita boleh jawab soalan. Contohnya dekat sini, ni dah ada 1 maklumat, 1, 2, 3, 4. Kalau 4 maklumat dah boleh jawab lah. Kalau dia, misalnya tadi dia beri satu, yang warna hijau ni aja, 5.2, 50, 35. Ada 3 maklumat pun kita dah boleh jawab. Okey, yang penting ada 3 maklumat kita boleh jawab. Macam mana sekarang kita nak tahu? Kita nak guna rumus sin ke rumus cos. Okey, tengok. L tadi lengkapkan sudut. 3 ini pastikan ada 3 maklumat. Bila ada 3 maklumat baru kita boleh jawab. Yang ketiga kita tengok S. S dekat sini bermaksud silang. Silang dekat sini ialah silang di antara sisi dengan sudut. Ada tak berlaku silang? Kalau ada berlaku silang bermaksud, bila ada berlaku silang bermaksud sin. Okey. Kalau K pula, K dekat sini ialah bila kosong silang. Bermaksud tiada persilangan. Tidak bersilang di antara sisi dengan sudut. Sisi dengan sudut ni kosong silang, tidak bersilang. Kalau kosong silang bermaksud kita menggunakan petua cos semasa menjawab. Itu sahaja 3 benda ini awak kena pasti. Okey, contohnya sekarang tengok pada rajah satu ini. Mula-mula tadi lengkapkan sudut. Okey, saya dah lengkapkan sudut. Kita cari sudut satu lagi ni. Bila tahu 2 sudut, mesti boleh cari sudut yang ketiga. Mesti ada 3 maklumat. Ya, sekarang dah ada 1, 2, 3, ada 4 maklumat. Sekarang kita tengok. Silang ke kosong silang? Silang dekat sini bermaksud antara sisi dengan sudut berlaku tak persilangan. Macam mana maksudnya persilangan Jadi dekat sini, ini sisi. Dia mesti sisi dengan sudut. Okey, ini sisi. Okey. Kita tengok sudut yang bertentangan dengan sisi sini ialah yang ke sini. Itu sisi yang bertentangan antara sisi dengan sudut. Kalau ini sisinya, tengok sudutnya ada tak? Ada. Jadi kalau ada bermaksud ada berlaku persilangan. Ini dengan sini berlaku persilangan sebab dia ada persilangan di antara sisi dengan sudut, sisi dengan sudut.
Okey. Jadi bila berlakunya silang bermaksud kita menggunakan rumus sin. Jadi senang saja. Kalau tak ada silang, maksudnya tak ada silang antara sisi dengan sudut, itu kita guna petua cos. Okey, sekarang oleh kerana ada bersilang antara sisi dengan sudut bermaksud petua sin. Petua sin tadi macam ni. Okey. Okey. Sekarang, katalah kita nak mencari, tengok nak cari sisi yang mana jadi katalah kalau sini sudut, kalau dekat sini bucu A, jadi sisi yang bertentangan dengan dekat dia kat sini ialah saya letak A kecil. Kalau sini B, sisi yang bertentangannya ialah B kecil. Okey, sekarang katalah kita nak cari panjang sisi A. Jadi panjang sisi A, kita guna, nak cari sisi kita guna formula ini. A itu letak di atas. Okey. A ini kita letak di atas. A per dengan sin A per sin A. Sin A. Sin A itu apa? Ini sisi A, sin itu ialah sudut yang bertentangan dengan A tadi. Ni, sin A besar iaitu 95. Jadi sin 95. Sama dengan, gunakan yang kita tahu. Yang tadi, yang tahu yang bertentangan tadi. Iaitu 5.2 bahagi dengan sin 35 yang bertentangan dengannya. 35. Macam tu. Lepas tu barulah kita boleh cari A. A adalah sama dengan 5.2 bahagi sin 35. Kemudian ini bahagi sin 95 bawa ke sini jadi darab. Jadi saya letak di atas. Saya buat macam tu, letak di atas dia darab. Okey. Maka daripada sini kita dapat A-nya iaitu 5.2. Okey, tekan sin 95. Okey, tekan sama dengan bahagi sin 35. Okey, sama dengan. Jadi A-nya ialah 9.031. Okey, ambil 4 angka berarti 2, 3, 4. Belakangnya ni 4 jadi tak perlu tambah 1. Jadi biarkan dia macam ni. Ini belakang ini tak perlu tulis unit apa-apa. Biar sahaja. Nak tulis unit kan takut salah pula kan. Jadi biarkan aja sebab unit tak tulis pun tak ada masalah. Okey. Jelas tak sekarang? Step yang saya tunjuk yang ini. Jelas. Jadi yang pertama, lengkapkan sudut. Pastikan ada 3 maklumat. Tengok ada berlaku silang tak? Silang ini maksudnya antara sisi dengan sudut. Sisi dengan sudut. Kalau ada bersilang macam ni, petua sin. Kalau tak ada silang, kosong silang, petua cos. Macam tu. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey. Okey, yang ini soalan yang kedua. Diberi segitiga PQR. PQR. Kemudian disuruh diberi juga 6.1 panjang PQ, RQ-nya 8.2, sudutnya 71 darjah. Kira panjang apa pula panjang KM pula kat sini. Kira panjang KM. PR. PR. Sebab panjang ni yang kita tak tahu kan. Okey. Jadi dekat sini jadi yang pertama tadi ingat balik semula yang saya sebut iaitu L3SK. Yang pertama, lengkapkan sudut L. Lengkapkan sudut. Kita tengok sudut dia. Sudutnya dekat sini ada satu saja yang kita tahu. Jadi kita tak boleh nak lengkapkan sudut ni. Tak dapat nak lengkapkannya. Kalau dia beri 2 sudut, kita boleh cari satu lagi. Tapi sekarang dia beri 1 je sudut. Jadi lengkapkan sudut kita tak boleh nak buat. Okay.
Seterusnya 3. 3 maklumat. Tengok soalan ni. 3 maklumat tak? 1, 2, 3. Ya, dah ada 3 maklumat. Kalau ada 3 maklumat bermaksud kita dah boleh jawab soalan ni. Okey, kemudian S ke K, sin ke cos, bersilang ke kosong silang. Tengok dia bersilang ke tidak. Okey, tengok sisi sini. Sisi sini, sisi yang ini, dia sudutnya ialah yang ini. Ada tak sudut? Tak ada, kosong. Okey, tengok sisi yang ini pula. Sisi yang ini, sudut yang bertentangannya di sini. Ada sudut tak? Tak ada. Bila tak ada, bermaksud kosong silang. Kalau kosong silang, bermaksud kita kena guna petua cos. Okey, petua cos macam mana petua cos tadi? Ingat lagi tak? Ni petua cos. Ni petua cosnya. A kuasa 2. Kalau sebab kita nak cari panjang sisi PR. Okey. Jadi inilah panjang sisi. Ni nak kira sisi, guna formula ni. Okey. Jadi macam mana cara saya tunjukkan Mula-mula kita nak cari. Tengok apa yang kita nak cari yang ini. PR. Jadi kita buat PR. Kita kuasa 2 kan. Sama dengan kuasa 2 kan kedua-dua sisi lagi ni. Iaitu 6.1 kuasa 2 kan tambah 8.2 kuasa 2 kan. Seolah-olah kita buat teorem Pythagoras. PR kuasa 2 sama dengan 6.1 kuasa 2 tambah 8.2 kuasa 2. Tetapi oleh kerana dia bukannya segitiga bersudut tepat, jadi kita kena sambung belakangnya ni. Tolak 2 darab dengan 2 sisi. 6.1 darab dengan 8.2. Okey, kemudian cos apa? Okey, kita tengok. Ni kita nak kira PR. Sudut yang bertentangan dengan PR. Sudut bertentangan PR yang ini. Iaitu 71. Jadi cos 71 darjah. Okey. Jadi ini kita kenalah tekan kalkulator. Macam mana nak buat. Okey. Macam mana nak tekan kalkulator ni? Mula-mula kita buat yang ni 6.1 kuasa 2. Siapa yang tolong kira boleh kira sekali Tambah 8.2 kuasa 2. Nak buat sebahagian pun boleh. Buat yang kuasa 2 tu dulu. Jadi dekat sini 104.45. Itu yang tambah ni. Okey, awak tak boleh tolakkan dia dengan yang ini. Jangan pergi tolak yang ini tadi, tolak dengan ini. Tak boleh sebab yang ini dia darab dengan cos 71. Okey, jadi sekarang saya buat yang sebelah sini. Iaitu 2. Ni tolak, ni tanda tolak tak tolak sini. Okey, so 2 darab dengan 6.1 darab lagi dengan 8.2. Okey, dapatnya 104. 100.0. Okey, cos 21. Yang saya maksudkan tak boleh tolak tadi itu ialah antara ni dengan ni. Antara ini dengan ini jangan tolakkan dia. Sebab selalu pelajar dia buat silap macam tu. Dia pergi tolak ni dengan ni. Tidak sebab 104 ini dia darab dengan cos 71. Okey, jadi saya sambung kat bawah ni. 104.45 tolak dengan, okey, yang di sini tadi 100.04 cos 71. Okey. Betul tak tu? 100, okey. Sama dengan. Jadi kita dapat 32.5, ambil 4 angka berarti. 32.57. 32.56. Tapi tambah yang belakang ni, satu bawa ke depan. Jadi 32.57. Betul. Kemudian selesaikan. Jadi 104.45 baru kita boleh tolak dengan yang ini. Tolak dengan 32.57 sama dengan 71.88. Okey, ini bukannya panjang PR lagi tetapi PR kuasa 2.
Jadi bila kita nak cari PR sama dengan kuasa 2 pindahkan ke sini jadi punca kuasa. Jadi punca kuasa answer dapat 8.478 sama dengan 8.47. Itu dia PR. Okey, kita pergi kepada yang ketiga. Kira sudut yang terbesar. Jadi kalau kita tengok dekat rajah sini, kalau kita nak guna tadi iaitu L3SK. Lengkapkan sudut. L mula-mula ialah lengkapkan sudut. Memang tak boleh nak lengkap langsung sebab satu sudut pun tak tahu. Tak tahu, tinggalkan. 3 maklumat. Ada 3 maklumat tak? Ya, ada 1, 2, 3. 3 maklumat. Sekarang kita nak tengok. S ke K? Silang ke kosong silang? Kalau silang, petua sin. Kalau kosong silang, petua cos. Jadi kita tengok kat sini. Ada tak yang bersilang? Bersilang dekat sini maksudnya di antara sisi dengan sudut. Okey. Sisi sini kita tengok. Dia bertentangan. Kalau sisi sini, ini sudutnya bertentangan. Sudutnya tak tahu pun. Tak ada persilangan. Ini sisi sini, ini sudut yang bertentangan, yang bersilang dengannya pun tak ada sudut. Yang ini sisinya, yang ini. Ada tak sudutnya? Tak ada juga. Jadi bermaksud kosong silang. Okay, kosong silang. Tak ada bersilang. Bila tak ada silang bermaksud petua cos. Macam tu je. Kita kena tengok jadi kita kena guna rumus cos. Cos tadi soalannya kira sudut terbesar. Kalau nak tahu sudut mana yang terbesar, kita kena tengok sisi yang paling panjang. Sisi yang paling panjang ini, MN ini, maka dia punya sudut yang bertentangan dengan sisi itulah yang paling besar, sudut besar. Jadi maksudnya kita nak cari sudut K. Bila kita nak cari sudut K, ini dia saya tunjuk kat sini. Bila kita nak kira, bila guna petua cos, nak cari sudut, kita guna formula yang ini. Cos A ini, cos sudut itu kita letak di depan. Okey. Mana dia? Allah, nampak. Sebentar letak sebelah sini. Okey, ini dia. Jadi dalam kes ini kita nak cari sudut apa tadi? Sudut K. Kan sudut K. Jadi kita letak dekat sini cos K. Kita letak kat depan. Sama dengan. Okey. Kalau dekat sini cos A, dekat dengan yang ininya, kita letak apa mula-mula dekat sini? B dengan C kuasa 2, kuasa 2. B dengan C, kalau A-nya sini, B dengan C itu ialah sisi yang bersebelahan dengan A itu. Jadi kalau K, sisi yang bersebelahan dengan K ialah 9 dengan 10. Jadi kita letak 9 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Lepas tu kita tolakkan dengan sisi yang bertentangan dengan sudut iaitu 12.5 kuasa 2. Dan bahagi dengan 2 BC. BC tadi mana? Yang ini, yang tambah tadi tu. Okey, 2 yang tambah tadi. 2 darab 9 darab 10. Jadi kita kena selesaikan sebelah sini. Okey, macam mana? Tekan kalkulator. 9 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tolak 12.5 kuasa 2. Okey. Jadi kita dapat nilai atas ialah 24.75. Okey, yang bawahnya 2 darab 9 darab 10. Okey, 180. Tak apa, biar lambat Jangan terus-terus nak tekan sekali semua dalam kereta. Takutlah dikhawatiri berlaku kesilapan. So 24.75 bahagi 180. Jadi kita dapati nilainya 0.1375. Ini bukan sudut K lagi tetapi cos K.
Bila kita nak cari sudut K, maka kita tinggalkan K dekat sini. Cos ini kita bawa ke sini, dia akan tulis macam ni. Cos, shift cos. Cos kuasa negatif 1. 0.1375. Jadi kita tekan shift, tekan cos. Dia akan keluar macam tu. Dan kita tulis sini. 0.1375. Okey, sama dengan. Jadi kita dapati sudut K adalah bersamaan dengan 82 perpuluhan, ini 09. Tengok nombor selepas dia 6, kena tambah ni 1. 9 tambah 1, 10. Jadi kita letak 82.10 darjah. Jadi inilah sudut K.